Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Sekali lagi Sultan bertitah, dan kali ini amat mengejutkan kita semua. Ada kaitan dengan kes rasuah yang membabitkan pemimpin-pemimpin politik yang makan rasuah, kaki rasuah, tai rasuah dan sebagainya. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Baginda Sultan Nazrin bertitah, jangan menidakkan gajah rasuah di depan mata. Siapakah gajah rasuah yang dimaksudkan dalam titah Sultan Nazrin ini? Sekarang ini, bila cakap rasuah saja, pasti akan terbayang siapa di kepala otak kamu. Pasti kamu terpikir seseorang, pasti kamu terpikir seseorang, pasti kamu terpikir dengan partai politik. Rasuah seringkali dikaitkan dengan ketidakamanan negara, kerusakan negara. Bahkan rasuah antara punca rakyat tak dapat perkhidmatan sepenuhnya dan sepatutnya, kata atau titah Sultan Nazrin. Rakyat Malaysia tidak boleh memandang ringan, berhela serta menindakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan titah Sultan Perak Sultan Nazrin. Baginda bertitah, bilangan aduan serta rungutan yang dilaporkan kepada penguat kuasa hendaklah dijadikan cermin dan dianggap petunjuk kepada situasi rasuah. Baginda turut memetik kedudukan negara dalam penilaian persepsi rasuah oleh Transparency International di tempat ke-57 dengan mencatat skor 52 pada tahun 2020 dan kedudukan ke-62 dengan skor 48 pada 2021. Kini, Malaysia dikelompokkan dalam kumpulan 2/3 negara yang mencapai skor di bawah 50. Oleh yang demikian, kita tidak boleh memandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala hela, mahu menindakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata titah Baginda. Baginda bertitah demikian ketika melancarkan buku korupsi dan kemunafikan dalam politik Melayu oleh Sarjana M. Kamal Hassan di Shah Alam hari ini. Sementara itu, Baginda juga berkata, penilaian keadaan rasuah wajib dilakukan secara jujur dan berfakta. Supaya menjadi bukti kita sangat serius mahu memerangi dan menghapuskan rasuah. Kita wajib bersifat berani mengakui realiti sedang berlakunya amalan rasuah pada skala yang membahayakan. Berdasarkan berulang kali teguran yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara dan pelbagai penemuan jawatan kuasa kira-kira wang negara titah Baginda lagi. Sultan Nazrin bertitah, rasuah dikenal pasti sebagai salah satu sebab utama yang membantutkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan minat pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapatkan perkhidmatan, serta mendorong berlakunya ketidakstabilan politik. Kekayaan negara disalahguna, hasil masul lesap. Akibatnya, kemunduran terus melanda, kemiskinan terus merebak. Apabila tidak ada kesungguhan untuk membenteras rasuah, pelakuan rasuah akan tumbuh melebar, subur membesar, lalu diterima sebagai norma dan akhirnya meresap menjadi budaya. Akhirnya memusnahkan sebuah negara bangsa titah Baginda lagi. Justru menurut Sultan Nazrin, para aktivis yang terlibat dalam gerakan memerangi rasuah hendaklah memiliki semangat kental seperti para pemuda Ashabul Kahfi yang berdepan pemerintah yang kejam dan zalim titah Baginda lagi. Saudara para penonton sekalian yang saya hormati, bercakap tentang titah Sultan Perak Sultan Nazrin Shah ini, beliau mengatakan jangan menidakkan gajah rasuah di depan mata. Gajah
seringkali dikaitkan dengan raja. Raja yang gagah. Walau bagaimanapun di dalam apa yang dikatakan oleh Sultan Nazrin ini, beliau merujuk gajah Rasuah. Beliau sedang merujuk kepada sekelompok gajah Raja Rasuah. Siapakah Raja Rasuah yang terkenal di Malaysia? Siapakah pemimpin-pemimpin parti-parti politik yang menjadi gajah Rasuah di Malaysia ini? Harus kita tahu dan harus kita ambil berat. Seperti yang dititahkan oleh Sultan Nazrin, perkara ini tidak boleh ditutup mata, tidak boleh kita leka, kerana sekiranya rasuah yang ada di depan mata dengan bilangan aduan serta rungutan yang dilaporkan menjadi cermin kepada betapa seriusnya rasuah berlaku di Malaysia. Dengan kita memandang ringan, bersifat leka, ini akan menyebabkan negara kita akan kerugian besar. Bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala hela, mau menindakkan kewujudan rasuah, itu perbuatan yang sangat-sangat tidak elok. Sementara itu, kita juga harus bersifat berani mengakui realiti sedang berlaku dalam negara kita, dalam persekitaran kita, bahwa rasuah sudah semakin membahayakan. Bahkan ada teguran-teguran luar biasa daripada ketua-ketua audit negara dan jawatan kuasa kira-kira negara berkaitan dengan rasuah. Saudara para penonton sekalian, sekiranya rasuah ini terus berleluasa dalam negara kita, salah satu sebab utama yang membantutkan pertumbuhan negara ialah rasuah. Ini juga akan menghilangkan minat pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapatkan perkhidmatan terbaik, serta mendorong berlakunya ketidakstabilan politik. Saudara penonton, selain daripada itu, rasuah juga menyebabkan kekayaan negara disalahguna. Kekayaan yang sepatutnya sampai kepada rakyat, akhirnya tidak sampai kepada rakyat. Kalau sampai pun, tidak sampai kemana. Sepatutnya yang sampai 100 juta, tapi yang sampai hanya 50 juta. Hasil masul lesap, akibatnya negara terus mundur dan negara akan kerugian dan kemiskinan terus merebak di seluruh negara. Apabila tidak ada kesungguhan untuk membentar rasa rasuah, pelakuan rasuah akan tumbuh melebar, subur membesar, lalu diterima sebagai norma dan akhirnya meresap dalam budaya. Inilah yang akan memusnahkan sebuah negara. Saudara-saudara sekalian, kita harus menyokong titah Sultan Perak ini, yaitu jangan sekali-kali menidakkan rasuah yang sedang membarah dalam negara kita. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.